Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya wakil pada Umi Zainab binti Muhammad Ghazali. Hari ini akan membentangkan kertas kerja bertajuk Kerangka Konsep Asas Hukum Syar'i. Ini pengenalan. Pentingnya air disebut 63 kali dalam Quran. Air penting bagi angkat hadas sama ada kecil atau besar. Dan ibadat solat, kita orang Muslim bermula dengan wuduk yang memerlukan air. Ini problem statement, ada 3. Ini objektif, ada 3 objektif. Pertama, kita nak tahu asas pendalilan tujuh air mutlak. Kedua, nak memberi kefahaman yang lebih kukuh mengenai status hukum syar'i, terutama pandangan daripada mazhab Imam Syafi'i. Dan ketiga, kita nak tunjukkan kaedah pengiraan mengenai asal-usul isi padu air dua kolah. Ini metodologi. Kajian ini dilaksanakan secara kualitatif menggunakan analisis kandungan dan juga aplikasi metod didaktif dan induktif. Sumber primer dan sekunder seperti Al-Quran, Kutub Sittah iaitu 6 kitab hadis utama, Al-Um, Majmu' Syarah Al-Muhazzab Imam Nawawi dan juga Fiqh Al-Islam wa Adilatul Dr. Wahab Zaili. Ini result ataupun finding. Pertama, 7 jenis air mutlak dalam Islam adalah berasal daripada Al-Quran dan hadis sahih. Kedua, mazhab Syafi'i telah membahagikan hukum syar'i kepada 4, iaitu air mutlak, air mustakmal, air musyammas dan air mutanajis. Dan ketiga, pada umumnya isi padu air dua kolah adalah minimum 192.599 liter, tetapi isi padu dua kolah 216 liter dan 270 liter adalah pendapat yang diterima ramai. Nanti kejap lagi kita akan tunjuk macam mana ulama silam dapat pada nilai-nilai ini. Bagi air mutlak, maksud air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Ada 7 jenis air mutlak, iaitu air daripada langit dan bumi. Daripada langit, hujan, embun, salji. Air semula jadi pada bumi, laut, telaga, mata air dan sungai. Setiap air ni ada daripada Al-Quran dan hadis dan boleh rujuk pada paper yang kita sertakan. Jenis air kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal ni dari segi bahasa membawa maksud air yang telah digunakan. Hukum air mustakmal adalah suci tapi tidak menyucikan. Daripada segi istilah syarak, air mustakmal ni dirujuk kepada 2 keadaan air. Pertama, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada kecil atau besar. Kedua, air yang telah digunakan untuk hilangkan ataupun sucikan najis hukmiah. Najis hukmiah ni najis yang tak dapat dilihat, tidak berbau dan tak ada rasa. Contohnya air kencing bayi yang telah kering. Jenis air ketiga adalah air musyammas. Air musyammas ni air mutlak yang bertakun dalam bekas seperti besi, selain bekas emas dan perak, dan air dalam bekas ni jadi panas setelah terdedah kepada matahari yang panas. Air musyammas ni kebanyakannya berada di Timur Tengah sebab cuaca sana panas, dan air musyammas tidak terjadi di Malaysia. Berdasarkan mazhab Syafi'i, air musyammas ni berstatus suci dan menyucikan, tetapi penggunaannya adalah makruh. Air seterusnya, iaitu air terakhir, adalah air mutanajis. Air mutanajis ni adalah air yang telah terkena ataupun telah bercampur dengan najis. Ia bersifat tidak suci dan tidak menyucikan. Air mutanajis dapat dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu pertama, telah berubah salah satu daripada 3 sifat asas air, sama ada bau, rasa atau warna, sebab daripada percampuran dengan bahan najis itu. Kalau telah berubah, tidak kira sama ada dia kurang 2 kolah atau lebih 2 kolah, air itu adalah kategori air mutanajis. Untuk kategori kedua, iaitu tidak berubah salah satu sifat akibat percampuran dengan bahan najis, kalau air itu kurang 2 kolah, ia masih dikira air mutanajis. Tapi kalau lebih 2 kolah, ia tidak dikira air mutanajis. Ini adalah berdasarkan 2 hadis, iaitu hadis air 2 kolah dan hadis telaga Buda'ah yang kita akan tengok selepas ini. Ini hadis air 2 kolah. Nabi bersabda, jika sekiranya air itu 2 kolah, ia tidak menagur najis. Dan hadis yang kedua, apabila air itu 2 kolah, maka air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Ini hadis telaga Buda'ah. Air itu suci lagi menyucikan dan tidak ada satu pun yang akan menajisinya. Telaga Buda'ah ni telaga tua yang terdapat di timur Madinah.
Ia wujud sampai kurun ke-13. Menurut Abu Dawud yang pernah melawat Telaga Budaah, lebar Telaga Budaah adalah 6 hasta dan dalamnya mencecah paras lutut ketika musim kemarau. Ketika musim biasa, dia boleh capai paras pinggang. Telaga Budaah ni selalu dicampakkan dalamnya benda-benda yang buruk dan busuk seperti daging anjing dan percakain sisa darah haid perempuan. Kolah ni merupakan sejenis bekas isian air yang digunakan oleh masyarakat Arab dulu. Setiap satu bekas ni dia mampu tampung sekian banyak air, dan sekian banyak air yang ditampung tu digelar satu kolah. Ia masih digunakan masa zaman Nabi, tapi 200 tahun selepas kewafatan baginda, penduduk di Baghdad, Mesir, Syam dah tak guna lagi ukuran kolah. Mereka guna ukuran kati. Kolah dapat diukur menerusi kiraan hasta. Untuk mazhab Syafi'i, ukuran dua kolah ni adalah bersamaan satu suku hasta, tinggi, panjang dan lebar. Untuk satu hasta ni, ulama berbeza pendapat, iaitu ada dua pendapat. Pendapat pertama, satu hasta adalah 46.2 cm. Manakala pendapat kedua, satu hasta bersamaan 48 cm. Jadi bagi ukuran kolah untuk mazhab Syafi'i, kalau kita ambil satu hasta adalah 46.2 cm, dua kolah bila kita darab akan jadi 192.599 liter. Untuk pandangan kedua yang kata satu hasta 48 cm, bila didarab kita akan dapat 216 liter. 192.599 liter dan 216 liter ni pendapat yang masyhur untuk dua kolah. Kolah juga dapat disekat melalui berat timbangan, iaitu berat timbangan air itu. Jadi dalam kitab fiqh dinyatakan bahawa sukatan berat air dua kolah masa zaman Nabi bersamaan dengan tiga nilai ini. Dari segi timbangan pula, timbangan berat, kita ambil contoh di Baghdad, dua kolah adalah bersamaan 500 kati Baghdad. Satu kati Baghdad bersamaan dengan 128.47 dirham. Berat satu dirham pula adalah 3.17 gram. Jadi kalau kita darab, kita akan dapat 203.785 liter air. Untuk contoh di Mesir pun, kalau kita darab, kita akan dapat angka yang sama. Kalau di Syam, kita dapat kurang sikit, iaitu 202.5 liter air. Jadi daripada segi timbangan, semua kiraan ni dapat nilai yang lebih kurang sama, iaitu dua kolah adalah lebih kurang 202 ke 203 liter. Dari segi sukatan tin pula ada dua pandangan, iaitu sama ada 10 tin ataupun 15 tin bersamaan 270 liter. Untuk yang lebih kurang 10 tin ni, pendapat ni digunakan untuk air dua kolah, digunakan di Jabatan Mufti Melaka. Dan bagi pandangan 15 tin yang diutarakan oleh Dr. Wabah ni, dia digunakan di Singapura, iaitu 270 liter. Ini gambar rajah kerangka konsep asas hukum syara air yang telah dibincangkan tadi. Jadi kesimpulan, ada 7 jenis air mutlak dalam Islam. Kedua, mazhab Syafi'i telah membahagikan hukum syara air kepada 4, iaitu air mutlak, air mustakmal, air musyamas dan air mutanajis. Dan ketiga, umumnya isi pada dua kolah adalah minimum 192.599 liter, tetapi isi pada dua kolah 216 liter dan 270 liter adalah pendapat yang masyhur dan diterima ramai. Sekian, terima kasih.